Selangor, Negaraku dan Gemilang MTSP.
yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melayang serinding di atas permatang, berbah kicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal berbismillah pembuka acara. Yang berusaha Tuan Azman bin Dahlan, yang di-Pertua Majlis Darul Sabak Menam, yang dihormatkan Datuk Haji Bahrin bin Haji Mahir, yang berusaha Ketua VIP dan ahli majlis dari Majlis Darul Sabak Menam, yang berusaha Ketua Jabatan Kerja Daerah, pengurusi Taman Permai Sungai Besar, pengurusi Taman Berjaya Sabak Benam, pengurusi Homestay Sungai Dorani dan atlet Sukma 2022. Yang berusaha pengarah-pengarah, pengarah, ketua-ketua unit Majlis Sabak Benam, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillahirabbil bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin juga kita dapat bersama-sama berkumpul di Dewan Seri Benam yang serba indah ini bagi menjadikan Perhimpunan Majlis Sabak Benam kali pertama bagi tahun 2023 dan Majlis Penganggahan Majlis Sabak Benam. Jadi hadirin sekalian, bagi memulakan majlis, marilah kita bersama-sama menandatangan bagi mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Faizal bin Ahmad bagi mohon agar segala urusan kita pada petang ini berjalan lancar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan majlis bacaan doa, marilah kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah. Khusus kita sedekahkan kepada arwah yang rahmat Puan Hafsah binti Salimin bersama Majlis Darul Sabak Benam dan Encik Muhammad Isyam bin Nazuki Pimpinan Majlis Darul Sabak Benam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah yang Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan dan bacaan doa sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi meneruskan tertib acara perhimpunan kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama melafazkan ikrar perkhidmatan awam yang akan diketuai oleh Encik Muhammad Haziq bin Muhammad Mistudi, pembantu penguasa MBSB. Dan untuk makluman, pada petang ini juga akan diadakan ikrar integriti perkhidmatan awam dan ikrar akta rahsia rasmi 1972 yang akan diketuai oleh Encik Abdul Halim bin Harun. Seterusnya menandatangani perakuan tersebut sambil disaksikan Tuan Yang di-Pertua dan Tuan Setiausaha Majlis Darul Sabak Benam. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Hadirin dipersilakan untuk diri. Up.
Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Majlis Daerah Sabak Benam membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami akan berpegang teguh kepada ajaran agama, berazam meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap, mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bertugas dengan penuh komiten meningkatkan kualiti kawalan rahsia rasmi kerajaan dan perkhidmatan, mempertahan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dan mencegah dan membantras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Seterusnya diteruskan dengan ikrar integriti perkhidmatan awam dan ikrar etalase rasmi. Kami Pegawai Awam Malaysia dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membentras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut: berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah, menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah, bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan, bekerja sama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang pelakuan jenayah rasuah, bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam, mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas. Seterusnya ikrar etalase rasmi 1972. Adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah ditarik kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan sepenuhnya akan segala yang dimasukkan dalam akta itu. Khususnya saya faham bahawa menyampaikan, menggunakan atau menyimpan dengan salah
sesuatu benda rahsia tidak menjaga dengan cara yang berpatutan sesuatu rahsia atau apa-apa tingkah laku yang membahayakan keselamatan atau rahsia sesuatu benda rahsia adalah menjadi suatu kesalahan di bawah akta tersebut yang boleh dihukum maksimum penjara seumur hidup. Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya perolehi dalam perkhidmatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau perkhidmatan mana-mana kerajaan dalam Malaysia adalah milik kerajaan dan tidak akan membocorkan, menyiarkan atau menyampaikan sama ada secara lisan atau dengan bertulis kepada sesiapa jua dalam apa-apa bentuk kecuali pada masa menjalankan kewajipan-kewajipan rasmi saya sama ada dalam masa atau selepas perkhidmatan saya dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau dengan mana-mana kerajaan dalam Malaysia dengan tidak terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis pihak berkuasa yang berkenaan. Saya berjanji dan mengaku akan menandatangani surat akuan selanjutnya bagi maksud ini apabila meninggalkan perkhidmatan kerajaan. Hadirin dipersilakan duduk. Untuk itu dijemput Puan Yang di-Pertua dan Puan Hajar Rosmah binti Haji Ihsan, Pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan MSP, untuk naik ke atas pentas bagi menyaksikan simbolik tersebut. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan ikhlas sebentar tadi dan terima kasih juga kepada Yang di-Pertua dan juga Puan Hajar Rosmah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pada 3 Januari 2023 telah diadakan Majlis Angkat Sumpah dan Pelantikan Ahli Majlis bagi sesi 2023. Seramai 25 orang ahli telah dilantik dan 5 orang daripadanya adalah ahli majlis baru. Agenda seterusnya adalah sesi pengenalan ahli majlis baru tahun 2023.
Untuk itu saya memperkenalkan ahli majlis pertama, iaitu Encik Asmadi bin Abu Hassan, Zon 24, yang merangkumi Parit Baru, Tanah Lesen dan Sungai Lam. Saya Asmadi Abu Hassan, lahir di Sempapan dari Kabupaten Roma. Tempat tugas saya Parit Baru, Sebab Bernam. Assalamualaikum, saya Puan Sinari Iman, berasal daripada Serias. Seterusnya adalah Puan Torsinah binti Wagiman, Zon 17, merangkumi Bagan Trap, Taman Aman, Taman Damai dan Taman Intan Jaya. Assalamualaikum, saya Puan Sinari Iman, berasal daripada Serias. Saya ditugaskan di Zon 17 Bagan Trap. Assalamualaikum. Seterusnya Encik Muhammad Yusri Afnan bin Muhammad Isyam, Zon 15, merangkumi Taman Baiduri, Taman Orkid, Taman Cempaka, Taman Platinum dan Taman Kenanga. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yusri Afnan bin Muhammad Isyam, ahli Majlis Daerah Sabak Bernam Zon 16. Saya berusia 24 tahun, tinggal di Kampung Batu Apuluh, Sabak Bernam, Selangor. Seterusnya Puan Ersuhling merangkumi Taman Perpaduan, Taman Raya, Taman Budi dan Taman Angsana. Selamat pagi, saya Puan Suri, ahli Majlis Sabak Bernam. Tinggal di 39 Jun, ahli Majlis 14. Seterusnya Encik Sata Sivam, anak lelaki Manohar, merangkumi Taman Feri, Taman Pertama, Taman Serendah, Taman Muhibah, Taman Berlian, Taman Bernam Jaya dan Taman Wawasan. Selamat pagi, saya Zara Siom Manwar, berasal dari Pekan Sabak Bernam, ahli Majlis Zon 15. Sekian, terima kasih. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta madah ucapan kata adu-aduan. Hadirin yang dihormati, seterusnya tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Azman bin Dahlan yang di-Pertua Majlis Sabak Bernam untuk menyampaikan ucapan dan amanat. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor dan salam perpaduan. Yang dimuatkan Datuk Haji Bahrin bin Haji Malahir, Datuk Orang Kaya Maha Wijaya, Orang Besar Daerah Sabak Bernam, ahli majlis, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat dan juga para sahabat. Syukur juga kita kepada Allah atas izinnya juga dapat kita bersama-sama hadir dalam perhimpunan bulanan bagi bulan Januari tahun 2023 dan program Majlis Penghargaan MBSB pada petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat umur dan kesihatan yang dikurniakan pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Semoga kita yang berada di bulan Rejab akan bertemu bulan Syaban dan seterusnya bulan Ramadan. Semoga kita semua sentiasa berada dalam kesejahteraan dan terhindar daripada sebarang penyakit, bencana dan juga mara bahaya. Yang dimakan Datuk ahli majlis, tuan-tuan dan puan sekalian,
Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam program pada petang ini. Mengambil kesempatan pada hari ini, kita mengadakan program 3 dalam 1, iaitu selain daripada perhimpunan bulanan, kita mengadakan majlis penghargaan kepada mereka yang banyak memberi sumbangan dan kerjasama sepanjang tahun 2022 dan juga sambutan Tahun Baru Cina, di mana Tahun Baru Cina baru kita rayakan, dan hari ini kita telah berada 31 hari dalam tahun 2023. Jadi disedar atau tidak sedar, esok kita akan melangkah ke 1 Februari. Dengan kesibukan kita mengurus diri, kerja, keluarga dan berbagai urusan yang kadang-kadang membuatkan kita lewa, kita tidak sedar bahawa masa itu begitu pantas berlalu. Terutamanya sekiranya kita seronok dengan kerja yang kita lakukan. Memasuki tahun baru menjadi lumrah kita untuk memperbarui azam dan tekad untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Bukan sekadar untuk diri kita semata-mata, akan tetapi juga demi agama, keluarga, masyarakat, negeri dan negara yang kita cintai ini. Baru sebentar tadi kita telah berikrar dengan sepenuh dan rela hati untuk mempertahan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membentang segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelidikan. Saya sangat berharap semua yang dilafazkan tadi bukan hanya sekadar disebut, tetapi meresap ke dalam jiwa. Malahan ia perlu difahami isi kandungannya dan taklah diamalkan dalam kita melaksanakan tugas selaku penjawat awam. Etika kerja berkaitan dengan dasar atau peraturan dan seumpamanya dalam menjalankan pekerjaan rutin perlu sentiasa kita amalkan. Walau bagaimanapun, etika kerja juga sebenarnya melengkapi sifat peribadi dan dalaman seseorang bekerja. Walaupun seseorang itu bekerja tanpa peraturan atau dasar yang mengikat dirinya, tetapi dia mempunyai sifat peribadi dan dalaman yang jujur, pekerja tersebut masih dapat melakukan pekerjaannya dengan baik walaupun dengan pemantauan yang minimum. Bagi yang beragama Islam, bekerja dengan ikhlas berarti bekerja dengan sepenuh kerelaan dan dengan suci hati untuk mencari keredaan Allah. Malahan semua agama juga menyuruh supaya kita beretika dalam pekerjaan. Setiap pekerja wajib menjalankan tugasnya dengan sepenuh kerelaan, apalagi dengan kesedaran bahawa kerja yang dilaksanakan olehnya itu adalah satu amal dalam usahanya mengabdikan diri kepada penciptanya, di samping berusaha untuk menyara dirinya dan keluarga yang dikasihi dan berkhidmat kepada masyarakat. Jadi kita mestilah sentiasa bersyukur kerana rahmatnya kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Kesyukuran kita seharusnya memuncak lagi sekiranya kita mengisafi bahawa banyak atau ramai lagi orang lain yang masih menganggur dan tidak dapat menyara keluarga dengan sewajarnya. Kita juga hendaklah bersyukur kerana dengan jawatan dan pekerjaan yang kita ada ini, kita dapat mengikut serta menyumbang tenaga dalam usaha untuk membangunkan daerah Sabak Benam, negeri Selangor dan seterusnya negara yang kita cintai. Yang dimakan Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada awal ucapan tadi saya ada menyentuh tentang program penghargaan yang turut diadakan pada petang ini. Tercetusnya idea untuk mengadakan program ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada penduduk daerah Sabak Benam yang telah memberikan sumbangan kepada pembangunan daerah Sabak Benam
sepanjang tahun 2022 dalam aspek sukan, belia, pelancongan dan kebudayaan serta badan bukan kerajaan, tatakuasa penduduk taman perumahan dan juga yang terlibat dengan program-program komuniti. Dengan adanya program seumpama ini, sedikit sebanyak telah memberikan suntikan semangat kepada golongan-golongan berkaitan untuk terus memajukan daerah Sabak Benam dalam berbagai aspek seiring dengan cadangan pembangunan daerah Sabak Benam. Dalam misi memberikan perkhidmatan terbaik, merangka pengurusan dan pentadbiran yang cemerlang, kita tidak boleh lupa bahawa ada struktur kecil yang berada di dalamnya dan penglibatan agensi dan orang lain yang membantu menaikkan imej MDSP. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada yang terlibat dan yang diraikan pada hari ini. Penghargaan ini bukanlah terletak pada kemewahan dan nilai wang ringgit, tetapi yang penting adalah ingatan yang ikhlas dan nilai menghargai daripada MDSP kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang dimakan Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang dimaklumkan tadi, pada 3 Januari 2003 ini kita telah mengadakan majlis angkat sumpah menerima jawatan sebagai ahli majlis daerah Sabak Benam, yang mana seramai 24 ahli majlis telah mengangkat sumpah, dan saya mewakili MDSP mengucapkan terima kasih kepada ahli majlis yang telah berkhidmat sebelum ini, iaitu Puan Faizah binti Samsi, Encik Mahendra anak lelaki Megas Feren, dan Encik Muhammad Nasir bin Sulung, serta Puan Shim Kim Huang dan Dr. Andes Muhammad Najib Al-Mu'an bin Mursidi. Tahniah juga kepada ahli majlis yang dilantik semula dan juga 5 orang ahli majlis baru yang dilantik seperti mana yang disiarkan tadi, iaitu Encik Asmadi bin Abu Hassan, Puan Tursina binti Wagiman, Encik Muhammad Yusri Afnan bin Muhammad Hisham, Puan Suling dan Encik Santi Siwam anak lelaki Manohar. Selain itu, dalam bulan Januari ini, di sebelah petang 3 Januari yang lepas, kita telah mengadakan program Jelajah Pledge dan Rakan Digital Selangor bersama. Objektif utama program ini adalah untuk menyantuni dan mempromosikan peniaga-peniaga di Pasar Malam Sungai Besar dan sebagai salah satu langkah untuk membantu peniaga menaikkan ekonomi perniagaan mereka. Platform Selangor atau Pledge adalah sebuah platform promosi dan directory digital yang dibangunkan untuk menggerakkan ekonomi penjaja dan peruncit di negeri Selangor. Krisis pandemik yang meruncing telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tidak menentu dan telah menjejaskan hasil pendapatan para peniaga dan peruncit kecil di negeri Selangor. Bergerak bersama arus pendigitalan, Pledge telah mengorak langkah pertama pada tahun 2020 dengan pelancaran Pledge e-Bazar, Bazar Ramadan Digital yang pertama di Malaysia. Pada tahun 2021 dan 2022, Pledge 2.0 telah bergerak dengan lebih agresif dan telah menjadi platform pembangkit digitalisasi bagi negeri Selangor Darul Ihsan dan telah membuat penambahbaikan laman web Pledge untuk menarik lebih ramai penjaja dan pengguna, justru memudahkan aktiviti promosi dan paparan perniagaan penjaja dan peruncit kecil. Pledge telah memberi banyak peluang serta kelebihan buat para penjaja dan peruncit di negeri Selangor. Medium ini telah disediakan dan rakyat Selangor, terutamanya peniaga kecil-kecilan, penjaja dan peruncit, perlu bijak menggunakan peluang yang ada untuk menarik pelanggan. Dalam usaha untuk kita mempergiatkan ekonomi, khususnya membantu peniaga kecil, kita akan mengadakan Bazar Ramadan dan juga Expo Raya tidak lama lagi. Ini adalah bagi memberikan ruang dan peluang penduduk serta para peniaga yang setiap tahun berniaga pada bulan Ramadan
dan menjelangnya Hari Raya. Permohonan permit tapak Bazar Ramadan telah dibuka bermula pada 17 Januari 2023 yang lalu. Pemulangan borang mengikut zon iaitu Sekinchan pada 30 dan 31 Januari, Sungai Besar pada 1 hingga 3 Februari, Sabak pada 6 hingga 8 Februari, serta Parit Baru dan lain-lain kawasan bermula 9 hingga 16 Februari 2023. Setakat ini seramai 322 orang telah pun membuat permohonan. Bagi zon Sekinchan yang telah menghantar borang dan membayar permit bazar pada 30 dan 31 hari bulan hari ini, setakat ini adalah seramai 39 orang. Untuk lain-lain zon, setakat ini belum ada yang memulangkan borang permohonan bazar kerana mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Expo Raya pula akan mula dibuka borang permohonan telah pun dibuka mulai 24 Januari yang lepas, dan borang akan perlu dikembalikan sebelum 10 Februari 2023. Setakat ini sebanyak 431 permohonan telah diterima. Jadi proses undian peta Expo akan berlangsung di Dewan Seri Penang ini, dan bagi yang memohon khemah bersaiz 20x20, undi peta akan dijalankan pada 1 Mac. Manakala pemohon yang memohon khemah bersaiz 10x10, tarikh undi adalah pada 2 Mac 2023. Selain itu, baru-baru ini pada 26 Januari 2023, program Kita Semula juga telah diadakan. Semua warga MPSB dan penduduk diseru agar dapat bersama-sama untuk menjayakan amalan Kita Semula ini. Barang-barang yang boleh kita semula dari rumah seperti plastik, besi, aluminium, tin susu, zinc, kotak, surat khabar, buku, minyak masak terpakai dan perkakas elektronik boleh ditukar dengan wang tunai. Objektif program Kita Semula ini adalah bagi memastikan amalan Kita Semula sentiasa dijalankan dan diamalkan, dan menggalakkan aktiviti Kita Semula terutamanya di kalangan MPSB sendiri dan juga orang awam. Dan itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan memahami semua aspek penting dalam amalan Kita Semula, serta memupuk sikap bertanggungjawab kepada bumi dan alam sekitar dengan mengurangkan jumlah sampah yang dibuang setiap hari. Perkakasan elektronik pula perlu diurus dengan baik kerana sisa elektronik mempunyai pelbagai jenis logam yang boleh dikita semula. Sebagai contoh, televisyen mengandungi tembaga, besi, kaca dan plastik. Terdapat 75% daripada komponen TV boleh dikita semula untuk digunakan sebagai sumber bahan mentah yang memerlukan perhatian semua pihak kerana boleh memberi impak kepada kesihatan manusia dan juga ia boleh mengancam kepada alam sekitar sekiranya tidak diurus dengan baik. Selain daripada program Kita Semula, MPSB juga telah mengadakan program Safety Day ataupun Hari Keselamatan dengan mengadakan gotong royong kendiri tempat kerja yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang buat pertama kalinya diadakan pada 26 Januari yang lepas. Objektif program ini adalah untuk memastikan tiada barang-barang lama dan yang tidak digunakan berada di ruang kerja, memastikan apa-apa objek atau benda yang menghalang atau menyukarkan laluan pekerja dan pengunjung dialihkan atau dibuang, serta memastikan persekitaran tempat kerja adalah selamat untuk semua pekerja dan pengunjung atau pelanggan. Tahniah saya ucapkan di atas penganjuran program yang sangat baik ini. Dalam bulan Januari 2023 ini juga, MPSB telah menyertai kejohanan sukan pihak berkuasa tempatan Malaysia atau MALA yang telah diadakan pada 26 hingga 28 Januari yang lepas, bertempat di Majlis Bandaraya Johor Bahru, Lakin, Johor. MPSB adalah antara 16 pasukan terbaik yang layak menyertai MALA 2022. MPSB sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan
yang menyahut objektif utama Mala, iaitu memainkan peranan untuk menyatukan pihak kuasa tempatan di Malaysia melalui program yang dilakukan supaya semua peringkat PBT dapat terus maju bersama selaras dengan semangat Mala, iaitu berpersatuan untuk kekuatan. Hari tahniah saya ucapkan tahniah buat pertama kalinya MDSB menyertai dan menghantar satu pasukan badminton. Sebelum ini MDSB juga pernah menyertai program Mala di bawah kategori kreativiti dan inovasi semasa penganjurannya di Pulau Pinang. Seterusnya, semalam telah diadakan pengauditan penilaian anugerah pengurusan pejabat dan pentadbiran Cemerlang oleh pasukan juru audit daripada Kerajaan Negeri Selangor, dan proses audit melibatkan keseluruhan fungsi dan terah utama di MDSB: pengurusan sumber manusia, mesyuarat, pengurusan pelanggan, pengurusan risiko, pelaksanaan komuniti, penyertaan inovasi, pengurusan keselamatan teknologi maklumat, dan beberapa kriteria lain yang berkaitan kecekapan pengurusan pejabat yang cemerlang. Alhamdulillah, sesi audit berjalan lancar dan kita semua juga berharap agar hasil dan markahnya juga cemerlang. Segala teguran oleh juru audit perlu diambil perhatian dan tindakan untuk memperbaikinya dan tidak akan berlaku lagi pada masa yang akan datang. Yang dimakan Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa program juga telah dirangka untuk bulan Februari yang akan datang ini. Antaranya ialah kursus retort makanan yang akan diadakan pada 11 Februari 2023 di College Community Sabah Penang. Iuran penyertaan hanya RM100. Bungkusan retort adalah kaedah pembungkusan makanan yang dicipta dengan pemprosesan aseptik atau bebas daripada mikroorganisma yang diperbuat daripada berbagai lapisan berlamina fleksibel. Teknologi ini membenarkan pensterilan makanan dan minuman, dan aspek paling penting dalam pengurusan makanan yang membolehkan dia dapat bertahan lama untuk digunakan. Jadi sesiapa yang berminat untuk mencuburi bisnes pembungkusan makanan ini perlulah merebut peluang yang disediakan. Selain daripada itu, kita juga akan mengadakan kejuaraan pingpong tertutup MDSB pada 8 hingga 10 Februari bertempat di Dewan ini. Program anjuran kelab pingpong MDSB bersama kelab kebajikan dan sukan MDSB ini terbuka hanya untuk kaki tangan. Terdapat 4 kategori pertandingan, iaitu perseorangan lelaki dan wanita, bergu lelaki dan wanita, bergu campuran lelaki dan wanita, dan bergu veteran lelaki dan wanita. Semua pegawai dan kaki tangan dialukan menyertai dan memeriahkan kejuaraan ini, dan pendaftaran boleh dibuat melalui kod QR yang disediakan pada poster hebahan. Yang dimakan Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memaklumkan hubung dengan prestasi kewangan kita. Dari segi pendapatan dan perbelanjaan, pendapatan yang berjaya dikutip dari bulan Januari hingga 31 Disember 2022 adalah sebanyak RM20,617,432 bersamaan 94.76% berdasarkan anggaran. Manakala bagi perbelanjaan pula, kita telah membelanjakan sejumlah RM19,994,864 bersamaan 83.64% daripada belanjawan tahun 2022. Saya sangat berharap agar hasil kita pada tahun ini akan terus meningkat dengan kerjasama daripada semua pihak, dengan memberikan idea yang terbaik tentang usaha-usaha untuk meningkatkan hasil dan dalam masa yang sama mengurangkan perbelanjaan. Sebagai menghargai semua ahli majlis dan kaki tangan yang telah membantu meningkatkan hasil majlis, Majlis Daerah Sabah Penang akan memberikan bantuan khas kewangan
bagi kali yang ketiga, tetapi akan dibayar pada 3 Februari 2023 ini, iaitu sebanyak setengah bulan gaji ataupun minimum RM1,000, yang mana diharapkan ia dapat membantu menampung pembelajaran kepada mereka yang mempunyai anak-anak untuk kembali ke sekolah. Yang dimakan Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, mengambil kesempatan di sini, saya juga ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga bekas kaki tangan MDSP, iaitu Allahyarhamah Puan Muslah Salimin, pesara kita yang telah menemui penciptanya pada 24 Januari, dan kepada seluruh keluarga Allahyarham Muhammad Hisham bin Dasuki yang rapat dengan saya, yang telah meninggalkan kita semua semalam. Semua beruh mereka berada dalam kalangan orang-orang yang beriman. Tak selalu saya ucapkan kepada keluarga beliau Puan Gangga DSP yang telah meninggal dunia pada 23 Januari. Hari sekali saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan kerjasama. Harapan saya semoga tahun 2023 ini dapat memberi sinar dan harapan untuk lebih kita cemerlang dalam pelbagai sudut, selari dengan rancangan kita menaikkan MDSP sebagai pihak kuasa tempatan bertaraf Majlis Darah Sabak Benar menjelang tahun 2025. InsyaAllah Majlis Darah Sabak Benar akan sentiasa memberikan sokongan terbaik kepada Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan dalam semua program dan dasar khususnya yang baharu. Saya berharap ilmu dan hikmah menjadi teras kepada usaha kita untuk mempertabatkan umat di negeri ini, rasanya menjadikan Darah Sabak Benar ini ampan, dinamik, sejahtera dan lestari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis ucapkan terima kasih kepada Tuan Azman bin Dahlan yang di-Pertua Majlis Sabak Bernam atas ucapan dan amanat sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian penghargaan Majlis Darah Sabak Bernam. Untuk makluman, Majlis Darah Sabak Bernam memberi penghargaan kepada atlet yang berasal daripada daerah Sabak Bernam yang berjaya memperoleh pingat dalam Kejohanan Sukan Malaysia SUKMA 2022 yang diadakan pada September 2022 bertempat di sekitar Lembah Kelang. Untuk itu dijemput Puan Hajah Rosmah binti Haji Ihsan bersama-sama yang di-Pertua di atas pentas untuk menyampaikan penghargaan kepada penerima. Penerima penghargaan daripada Jabatan Kerja Raya Sabak Bernam dipersilakan Encik Sufaa dan Puan Surani. Penghargaan kepada Jabatan Kerja Raya Sabak Bernam yang telah menyumbangkan logistik dan sumber manusia dalam menguruskan program-program MDSP seperti Jelajah Seni dan Budaya Sabak Bernam, Karnival Keras Tangan Sabak Bernam dan Kalvert Ban Kenal 2022. Seterusnya pada wakil Masjid Taman Pada Permai dipersilakan Nazir Masjid. Penghargaan kepada Masjid Taman Pada Permai dipilih kerana berjaya menyertai program kebun komuniti peringkat daerah Sabak Bernam bagi tahun 2022.
Seterusnya diminta wakil daripada Tamam Jaya, iaitu Pengerusi Tamam Jaya. Penghargaan kepada Tamam Jaya Pekan Sabah kerana telah menjalankan program kemasyarakatan dan merupakan taman perumahan yang aktif. Seterusnya daripada Homestay Sungai Haji Dorani. Penghargaan kepada Taman Berjaya Pekan Sabah kerana telah menjalankan program kemasyarakatan. Seterusnya pada Homestay Sungai Dorani. Penghargaan kepada Homestay Sungai Dorani atas sumbangan dan kerjasama bagi pelbagai program sepanjang tahun 2022. Seterusnya kepada ahli majlis paling aktif lelaki dipersilakan Meja Besara Haji Rasmin bin Mat Layan. Seterusnya dipersilakan ahli majlis paling aktif wanita, dipersilakan Puan Tan Somoy. Seterusnya wakil atlet Sukma untuk tinju dan petang. Iaitu menerima petang iaitu Muhammad Fairuz bin Muhammad Said. Ingat yang dimenangi oleh emas dalam Sukan Malaysia Sukma 2022 dan Sukan tinju penerima adalah Muhammad Johan Ashman bin Abdullah ingat gangsa dan Sukan Sukma. Penerima seterusnya Abdul Syukur bin Azaluddin dengan gangsa dalam Sukan Sukma. Penerima Rakesh anak lelaki Kumar gangsa dalam Sukan Sukma. Dan penerima Amir Afnan bin Azani perak dalam Sukan Sukma. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang Di-Pertua dan Puan Haji Rasmah atas penyampaian sebentar tadi dan tahniah diucapkan kepada para penerima. Hadirin sekalian, sebagai pelengkap acara kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan penutup iaitu tarian bunga oleh kumpulan S3 Fitness Line Dance yang dikutai oleh Puan Tan Somoy dengan dua tarian. Tarian pertama yang bernama Si Nyanyi Kai Fulai yang bermaksudnya Riang Ria sepanjang tahun baru Cina, dan tarian kedua adalah nama tarian yang Fa Cai yang bermaksud kaya raya menjelang tiba tahun baru raya Cina, menjelang tiba tahun baru Cina. Jadi mari kita sama-sama saksikan.
景节愉快，腊梅饮流水仙在，和气人间发大财。恭喜恭喜，招财进宝祝福你好运气哟，发财今年开开心心每一天乐开怀哟，发大财发大财，人人生活有依赖，发大财发大财，今年好运跟着来。恭喜大家都发财哟！新年发财，恭喜好运跟着来哟！幸福大门为你开，一年好景节愉快，腊梅饮流水仙在，和气人间发大财。恭喜恭喜，招财进宝祝福你好运气哟，发财今年开开心心每一天乐开怀哟，幸福大门为你开，一年好景节愉快，腊梅饮流水仙在，和气人间发大财。恭喜恭喜，招财进宝祝福你好运气哟，发财今年开开心心每一天乐开怀哟，发大财发大财，人人生活有依赖，发大财发大财，今年好运跟着来，发财发财，开开心心每一天乐开怀哟，发财今年让我们来祝福你发大财哟。Berikan tepukan. Terima kasih ucapkan kepada kumpulan SBK Fitness Line Dance atas persembahan sebentar tadi. Jadi hadirin yang dihormati, seterusnya akan diadakan penyempurnaan makanan tradisi kaum Cina iaitu Lao Sang sempena sambutan Tahun Baru Cina. Jadi untuk itu dijemput yang dibetul dan ahli majlis untuk bersama-sama menyempurnakan tradisi ini. Kita boleh kumpul di hadapan ni. Pilih mana-mana, ambil. Pilih chopstick sama satu. Belum habis lagi ya. Jadi dengan berakhirnya tayang bunga sebentar tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada petang ini. Dengan itu di kesempatan ini saya mewakili bersama peserta mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan mohon kemaafan ada yang terkurang dalam kelemahan jadikan kepada perhimpunan pada petang ini. Pak Topi menjadi kopiah dijahit batu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tekan tangan, boleh ambil pack makanan dia keluar ya.
Ada apa ucapan lah? Dah saya ya. Tanya kan kita baru. Kita tanya Wan, dah ayat ke? Kan dia tak kena tukar. Tak, saya memang berasa Wan, ini penghargaan.